So ini peringkat pertama. Dan peringkat kedua, macam mana boleh masuk Islam, macam mana boleh masuk Kristian. Isu bola juga. Isu bola ni banyak ni. Beberapa tahun kemudian, lebih kurang 14 tahun, saya mula main bola. So apa yang berlaku di sini, di kampung saya ni nak main bola, padang bola ni biasanya di sebelah masjid atau surau. Sebab taman, dia mesti ada satu playground dan mesti ada satu surau atau masjid di situ. Dan ataupun padang tu di sebelah rumah orang Melayu lah, biasanya mereka banyak tanah kan. So bila kita nak main bola, kita paksa pergi ke tempat-tempat macam ni main. So sering kali kita pergi nak main bola di sebelah masjid atau surau. Orang-orang masjid dan surau ni, dia sangat tak suka nak lihat orang Cina berdekati masjid atau surau. India dia okey. So bila kita nak pergi main bola, dia nampak orang Cina datang saja, dia akan panggil, bukan semualah, orang kampung saya sana saja, orang masjid saja. Dia nampak kita datang je, pergi tempat lain main lah, jangan main kat sini lah. Pergi. Tiap-tiap kali begitu. Rasa-rasa kita dengar dia cakap ke, atau tak dengar dia cakap? Orang Melaka kata, kawan-kawan saya katalah, you ingat ini bapak lu punya tanah. Main, tetap main lah, itu bukan punya tanah. So kita main. Masalahnya, main tak apa, bila bola terbang masuk dalam masjid, kawasan masjid dan surau, itu jadi masalah. Itu jadi problem bagi kita. So bila dah masuk, bola dah masuk, dah kutip bola tu, sakit, takut lah tu. So kita terpaksa pakat ni, you jaga sana, jaga angle. Tak ada orang lah. Clear? Okay, kita panjang masuk, pergi nak kutip bola. Hari itu betul-betul orang Cina kata betul sway lah, you know? Sway tau tak sway? Betul-betul nasib tak baik lah. Seorang karya masjid tu tiba-tiba keluar ikan dah. Tak ada orang kat dalam. Tiba-tiba keluar daripada masjid tu, ternampak kawan saya pergi kutip bola, terkejut beruk dia. Halau, Kulo! Yang saya tahu, saya boleh faham kenapa dia halau. So orang Melayu ni, dia pandang Cina ni macam babi lah. Senang cerita kan. So sejak itulah kita ni takut nak pergi main berdekati masjid atau surau. Akhirnya kita terpaksa cari tempat lain. Nah, Alhamdulillah, kita jumpa sebuah gereja. Jarang orang kata Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, ni jumpa sebuah gereja ni. Di belakang gereja ni, ada satu padang kecil saja. So kita pun pergi jumpa. Saya gunakan perkataan padri boleh? Namanya bukan padri, dia panggil pastor. Saya cakap padri supaya orang tak biasa dengar tu senang nak faham lah. Protestan ni dia tak ada padri, dia panggil pastor. Katolik panggil padri, priest. Saya gunakan priest mudah untuk faham. So kita pun pergi jumpa padrinya dan kita minta kebenaran. Boleh tak kita nak main bola di padang gereja ni? Itu padri jawab apa? You are most welcome. Nampak tak pendekatan masjid dengan gereja? Macam mana kita nak berdakwah? Orang dah datang sebelah masjid surau, kita pun tak pernah nak baik dengan orang, bagi tanya khabar, salam, apa pun tak ada, melainkan halau atau pergi suruh orang pergi tempat lain. Tapi gereja ni, you are most welcome. So kita pun pergi main lah, pagi, petang, malam, suka hati dia bagi kita main, tak ada limit. Memang seronok lah. So kita pun pergi main. Kadang-kadang kita main, bola tu terkena cermin pecah. Itu padri tak nak marah punya. Tak apa, teruskan, nanti kita ganti. Kalau kena spotlight pecah, don't worry, nanti kita ganti. Selepas main bola, dia akan sediakan makan dan minuman dan duduk bersama dengan kita. Macam ni dah duduk, dia akan kasih makan. Lepas tu borak-borak lah, tanya khabar, tanya keluarga macam mana, bapak-bapak macam mana. Tapi sentiasa dia bagi nasihat yang baik-baik. Suruh kita pastikan campur orang yang betul. Baik dengan mak bapak, kena jaga mak bapak, kena belajar rajin-rajin supaya masa depan lurus. Bagi nasihat yang bagus-bagus. Dan dia juga offer kita, kalau sesiapa yang pelajaran yang kurang elok, jangan risau, sini kita ada khusus. Di gereja ni kita ada khusus tuition free punya. Saya tak pernah dengar satu masjid di seluruh Malaysia
yang pernah offer orang bukan Islam, kita ada khusus free punya belajar tuition kat Masjid Surau. Ada? Tak ada. Kita sendiri mau jaga sendiri punya orang dulu. Orang lain bukan Islam jangan jaga dulu. Betul? Tengok pendekatan mereka. So kita dah main bola berbulan-bulan. Banyak cermin pecah, spotlight pecah, makan free, minum free. Barulah datangnya padri nak jemput kita masuk ke dalam gereja. Dia kata next week Christmas. Ini besok Christmas kan? Esok esok Christmas. So padri nak jemput kita pergi ke dalam gereja. Tapi member saya ni, kawan saya ni tak selesa nak pergi. So kita ni semua ni bukan Kristian. Kita tumpang tempat main bola je. Tapi masalah tu, kita terhutang budi. Bukan terhutang body. Budi, dengar elok-elok. So dah ada banyak cermin pecah, spotlight pecah, makan free. Yang sekarang ni nak cakap tak nak pergi susah. Lain kali nak main bola susah kan. So kawan saya pun mula cubalah. Dia cuba nasib. Cakap dengan padri tu. Dia kata, padri, we are not Christian, we are Buddhist. Itu padri jawab balik apa? Don't worry, this is the house of God. Ini rumah Tuhan. It's for everyone. Dia kata God love everyone. Dia pernah dengar tak ustaz imam masjid cakap begitu? Tak pernah punya. God love Muslim je. God love everyone. Masjid kita kasih orang bukan Islam masuk? Secara umumnya tidak kan? Nampak tak pendekatan mereka? Pendekkan cerita, kita pun terpaksa pergilah. Hari itu pagi-pagi kita pergi ke gereja. Yang sangat seronok ni adalah padri itu bukan tunggu kat dalam. Padri itu tunggu kat gate besar tu. Dengan ketua-ketua gereja tu tunggu kat situ. Setiap orang datang dia akan, how are you Lim? How's everything? Wah, dia akan tanya khabar. Dia akan salam kita. Oh, orang tunggu kat pintu. Saya dah masuk Islam 20 tahun. Pagi ceramah. Orang jemput saya, Masjid Surau jemput saya. Tak pernah sekali. Itu jemput saya ni tunggu kat gate. Tak pernah. Kadang-kadang saya masuk, saya kena cari lagi. Siapa ni? Pengurusi masjid ini. Orang yang jemput saya ceramah kat mana? Saya kena cari lagi. Tak cara dia layan orang. Dan bila kita masuk dalam gereja, tengok orang-orang dalam gereja tu, muka semua gembira, begitu beramah. Muka memang sedap sekali tengok muka mereka. Nak cari orang yang muka 20 sen tak ada. Muka pecah rumah pun tak ada. Muka orang hutang duit tak bayar pun tak ada. Memang sangat seronok. Okay, masuk dalam, nyanyi lagu. Habis nyanyi lagu, dengar khutbah dia, ceramah dia lebih kepada storytelling. Mereka akan bagi cerita. Kita punya ceramah hukum. Mana satu lebih Islamik? Cara cerita itulah senang orang nak ingat. Dah bagi cerita, bagi tahu apa pengajarannya, orang belum mudah nak ingat. Tapi kalau bagi hukum, masih ingat lagi tak? Khutbah Jumaat yang lalu, apa ceritanya? Tajuk pun tak ingat. Betul kan? Sebab di Malaysia ni, kita bukan bagi ceramah, kita baca teks. Apa punya sedih betul. Belajar tinggi-tinggi, jadi ustaz, jadi imam, baca teks. Ya, teks bagi, baca dulu, faham, gunakan bahasa sendiri. Mesej kat situ. Tak payah baca teks lah. Sebab baca teks ni sangat membosankan, buat orang mengantuk. Bukan buat orang faham. Yang kita nak address bagi orang faham, supaya orang faham apa isu yang berlaku di setempat itu. Lepas tu macam mana kita nak mengatasi masalah tu. Itu tidak. Nampak tak? Gereja. Lepas tu makan minum disediakan. Yang paling best boleh pilih hadiah sendiri. Pendekkan cerita, selepas pergi kali pertama, kita bila dah duduk bersama dengan kawan-kawan semua yang bukan Islam ni, kita pun bincang, best lah gereja sana ni. Kita semua dah rasa seronok lah. So kali bila seterusnya dia jemput, kita pergi. Akhirnya apa? 90% masuk Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam. Orang Islam pun tak pernah nak peduli. Dia tak pernah rasa susah kalau orang tak masuk Islam. Betul tak? Hati banyak bagus. Biarlah orang mati masuk neraka pun mampus sama you lah. Tak apa. So majority masuk Kristian. Dengan cara pendekatan, nampak tak pendekatan mereka?
Dia tak cakap kitab pun. Dia tak cakap Bible pun. Dia tunjukkan contoh akhlak yang baik. Orang pun tertarik dah. Sebab itulah ramai orang masuk Kristian. Sebab ramai orang suka Kristian sebab mereka tak bincang hukum hakam. Mereka tak cakap ini haram, itu dosa, itu neraka, tak ada punya. Mereka kata don't worry, God love everyone. Dia semua everything is love, 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 love. Kita ni semua ni hukum, 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 hukum.